والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin sidang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah besok kita pada pagi yang akan mencapai suatu faedah itu menjadi pengaturan yang doktor untuk menyampaikan kuliah segala korban ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam 3-4 kuliah yang lepas kita berbicara mengenai al-ilal ataupun sebab akibat. Apabila kita berbicara mengenai sebab akibat, maka ta'alluq ataupun keterkaitan hidup kita ini dengan kanun ataupun dengan peraturan sebab akibat itu harus dilihat dalam dimensi tertentu dan tidak boleh dirangkumkan dalam semua dimensi. Maksud daripada bicara saya itu, tuan-tuan, ialah kita setiap kali berbicara tentang hidup kita ataupun apa yang berlaku pada kita, kadang-kadang kita tersilap di mana kita menganggap apa yang berlaku pada kita ini dengan melihat dari dimensi kita lah adalah satu-satunya dimensi yang mutlak. Sebenarnya setiap perkara itu harus dilihat dalam dua dimensi. Maksud daripada perkataan dua dimensi itu ialah apa sahaja yang berlaku, jika dilihat dari dimensi manusiawinya, maka ada peraturan-peraturan ataupun kaedah-kaedah yang harus dipakai dalam melihat perkara tersebut pada dimensi manusiawi. Kemudian perkara yang sama ataupun subjek yang sama, jika kita melihatnya pula pada dimensi ilahi, ada kaedah-kaedah, ada perkara-perkara yang lain pula harus digunakan dalam melihat subjek yang sama tetapi bila berbeza dimensi. Jadi itu lebih kuranglah apa yang ingin dinyatakan oleh Tuan Syekh. Apapun isu yang kita bincangkan, ianya ada dua dimensi. Maka kita sebagai manusia, kita lihatlah dari dimensi kita. Allah pula akan bertindak ke atas perkara yang sama berasaskan kepada dimensi dia. Misalnya, tuan-tuan, saya selalu sebut bahawa Allah itu satu, tunggal. Dan satunya Allah itu adalah satu pada segala-galanya. Dia tidak ada Allah itu satu pada perkara tertentu, kemudian pada perkara lain dia jadi dua. Tidak, ya, Allah itu satu dan satunya itu pada segala-galanya. Satu pada zatnya, satu pada dirinya, satu pada tindakannya, satulah segala-galanya. Jadi itu adalah akidah kita ahli sunnah wal jamaah, bahawa Allah itu tunggal, satu, dan satunya itu pada semua perkara. Adapun kita pula,
Okey, kita pula Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang kita unsur yang paling kecil dalam pembentukan kita ialah dua. Ya, unsur yang paling kecil dalam pembentukan kita adalah dua. Allah Taala sebut kullun khalaqna zaujain. Setiap benda kami ciptakannya itu berpasang. Kata Al-Qurtubi, berpasang itu ada dua jenis. Satu, jika ianya satu objek, maka dia perlu kepada objek lain dalam membentuk sesuatu. Itu salah satu makna pasang. Makna yang kedua bagi pasangan ialah objek yang satu pun pasti mempunyai dua rupa. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk. Allah mahu kita ingat setiap kali sebelum tidur agar akal di bawah sedar kita selalu mengingati perkara tersebut. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Allah tidak cipta mati saja. Dia cipta mati dan juga cipta hidup. Dan dia tak cipta hidup saja. Dia cipta hidup dan cipta mati. Jadi seolah-olah ada dua sisi. Jadi pembentukan makhluk, termasuklah manusia, komponen yang paling rendah dalam ataupun komponen yang paling sedikit dalam pembentukan makhluk itu ada dua komponen. Kemudian Allah menyatakan dalam kenyataan yang lain, kita tidak terbentuk dari dua komponen, sebaliknya kita terbentuk dari komponen yang sekian banyak. Di mana Allah menyebut dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebahagian daripada kamu itu terhadap sebahagian yang lain adalah suatu ujian, kebergantungan. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalaulah tidak kerana sebahagian yang lain itu mendorong ataupun membantu ataupun mendesak dan sebagainya di antara satu sama lain, nescaya hidup ini akan rosak. Jadi berasaskan kepada hidup itu, tuan-tuan, cara kita melihat apa yang berlaku pada kita, kita tak boleh lihat ianya secara tunggal. Tak boleh. Dan sejak daripada dulu lagi sampai sekarang, saya cukup tidak setuju jika ada orang mentafsir gelagat manusia berasaskan tafsiran tunggal. Misalnya komunisme mentafsirkan bahawa gelagat manusia didorong oleh ekonomi. Maka kita tak boleh percaya kerana ekonomi sahaja manusia itu bergerak. Tetapi tidak juga boleh dinafikan bahawa manusia juga bergerak kerana ekonomi. Manusia bergerak kerana ekonomi, tapi selain daripada ekonomi ada faktor lain yang juga mendesak manusia untuk bergerak. Misalnya faktor ingin berkorban, faktor mencintai Tuhan. Jadi kenapa manusia tidak boleh ditafsirkan dengan tafsiran tunggal? Kerana Allah menyatakan kepada kita manusia tidak dibina di atas satu perkara yang tunggal. Tapi kalau Allah, ya, dia satu. Jadi sebab itulah apabila kita berbicara tentang kita, maka kita akan bertanya terlebih dahulu pada si pembicara, awak berbicara dari dimensi mana? Kalau awak berbicara dari dimensi tunggal, dari dimensi Allah, maka saya tidak menerima tafsiran selain daripada tafsiran tunggal. Misalnya apabila kita berbicara tentang perbuatan Allah, maka kita hanya percaya Allah hanya buat benda baik. Allah buat benda baik je. Saya lah secara peribadi, bila saya berbicara dengan tuan-tuan, saya tak percaya Allah buat benda jahat. Mungkin tuan-tuan kata, habis kenapa dalam dunia ini ada benda jahat? Benda jahat itu menjadi jahat ialah dari dimensi awak. Dari dimensi awak ada jahat, ada baik. Tapi dari dimensi Allah, Allah tak pernah buat benda jahat. Misalnya tuan-tuan, kita katakanlah ada je ustaz, Allah buat setan. Iya ke Allah buat setan tu jahat? Allah tidak buat setan itu jahat dengan makna dia tu jahat duduk dengan kita.
Sebaliknya dia dijadikan satu instrumen untuk menguji kita. Jadi apa salahnya dengan instrumen? Instrumen itu tak salah, yang salahnya kenapa engkau ikut setan? Engkau lah yang ada masalahnya. Itu kan satu instrumen. Tuan-tuan, ada orang dia suka salahkan orang. Dia suka salahkan seorang. Antaranya ialah saya. Saya tak sabar untuk menahan diri saya daripada mengambil gula berlebihan. Akhirnya kali saya marah kat gula. Kau lah punya pasal ni, tu aku yang kena kecil manik. Gula kata apa masalah aku pula? Yang kau ambil banyak sampai makan roti canai aku bubuh gula, siapa suruh? Jadi masalahnya engkau, bukan aku. Bukan aku yang bermasalah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bagi dimensi kita, ya betul, ada jahat, ada baik. Ada jahat, ada baik. Misalnya ada orang bercakap, dia kata kita kena laknat nafsu kita, nafsu ni jahat. Saya kadang ingin bertanya, awak kata nafsu tu jahat tu dari konteks mana? Dari kata Allah kau buat benda jahat. Kalau awak kata nafsu tu jahat dari dimensi awak, okey, saya terima. Tapi kalau awak kata nafsu tu jahat, dia jahat, maka kita kena buang dia. Tuan-tuan, agama kita tak pernah pun ajar kita supaya buang nafsu. Tak tahulah tuan-tuan belajar dengan siapa, ada orang kata kita kena buang nafsu. Saya tak pernah belajar. Yang saya tahu, kita diminta supaya mengekang nafsu. Jadi mengekang bukan bermaksud buang. Mengekang ialah bermaksud mengawal. Jadi kalau kita sebut mengawal, bermaksud nafsu itu jika berada di bawah kawalan, ianya baik. Tapi jika dia berada di luar kawalan, maka dia tak baik lah. Jadi baik dan tak baik bukan kerana benda itu tak baik. Dia baik atau tak baik ialah kerana nisbah perkara itu pada kita. Kita ada api. Api itu tuan-tuan, jika berada pada nisbah yang munasabah, kita guna dia untuk memasak. Tapi jika berada pada nisbah yang di luar kawalan, maka dia membakar harta kita. Bolehkah kita kata api tak baik? Bolehkah kita kata api tak baik? Jadi bermaksud tuan-tuan, sekarang yang kita duduk bercakap itu kadang-kadang tuan-tuan, kita menisbahkan kepada Allah perkara yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah. Saya ada jumpa beberapa anak murid saya yang nasibnya tak berapa baik kot. Bila jumpa dia, nampak dia orang perempuan ni, kita boleh tahu dia punya status sosial berasaskan kasut. Tuan-tuan tak tahu kan? Tengok kasut dia tu, tuan-tuan dah tahu dia anak dara, dia bini orang, dia janda, dia anak 3. Betul kan? Kita tengok kasut dia pakai tu, kita dah. Kalau dia pakai seluar kasut, selipar dia tu macam perahu, tu anak 5 lah tu. Betul kan? Kita tahu dah tu, sebab dia tak sempat nak tu. Kalau dia pakai kasut tumit tinggi, tu janda lah tu. Betul kan? Jadi dia tengok kasut dia tu pun kita tahu dah. Jadi bila pelajar saya pergi kat universiti tu, kita tengok kasut dia, kita pun tanya, kenapa tak kahwin lagi? Dia kata, ustaz tahu mana? Aku tua dah, kenal kan? Jadi bila kita tanya dia kenapa tak kahwin, dia kata Allah tak beri jodoh. Dia marah Tuhan. Janganlah marah dekat Allah. Kononnya dia nak tunjuk, kononnya dia Islamik lah kot, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit. Tak, ada benda yang Allah Ta'ala buat dan baik. Jadi bila kita rasa tak puas hati, tak apa, janganlah condemn kat sana tu. Ada benda yang berada dalam lingkungan kita. Jadi tidak bermaksud semua benda kita sebut Allah itu kita adalah orang yang baik terhadap Allah. Kadang-kadang kita menisbahkan kepadanya perkara yang dia tak bersalah. Samalah juga dengan setan, tuan-tuan. Setan ni dia ada benda yang dia buat kat kita, tapi ada benda yang dia tak buat, kita duk tuduh dia buat. Kita duk tuduh dia buat. Kadang-kadang kita ni careless tentang satu perkara, kita terlanggar apa-apa, nata setan. Setan kata apalah kat aku pula. Setan tak salah apa pun, tuan-tuan. Tapi perangai kita ni suka salah kat orang. Dulu sebelum orang PAS berbaik dengan UMNO, masa saya duduk kampung tu,
Orang PAS ni kalau dia tersadur kaki pun dia kata nate amno. Ya Allah, kesian kau amno. Jadi bermaksud adalah orang tu buat, orang ni buat, tapi bukan semua benda orang tu buat, tuan-tuan. Jadi kita hidup ni biarlah kita tahu di mana orang tu bersalah, di mana orang tu begini, di mana orang tu dan sebagainya. Jadi sebab itu Tuan Syekh bercakap agak panjang, dan pada pagi ni Tuan Syekh ada berbicara mengenai satu istilah baru. Kalau sebelum ini tuan-tuan, Tuan Syekh berbicara mengenai satu istilah yang namanya warid. Ya. Dia sebut warid. Warid itu bermaksud apa-apa sahaja yang datang daripada Allah, yang Allah beri kepada seseorang hamba kerana dia suka dengan orang tu. Ya, Allah ni bila dia suka dengan seseorang, maka dia berilah sesuatu tadi. Jadi warid ini dia merangkumi banyak jenis. Kalau dia beri, Allah beri pada orang itu ilmu, kita panggil dia laduni. Tapi dia dalam kategori warid lah. Allah lah yang beri padanya. Tapi diberinya dalam kategori ilmu, dipanggil laduni. Jika diberi padanya ialah petunjuk, maka dinamakannya hidayah. Jika diberi padanya kelangsungan untuk terus berada dengan Allah, dipanggilnya taufik. Jika diberi padanya ialah suatu penzahiran, sesuatu yang orang lain tak tahu, dipanggilnya kasyaf. Jika diberi sesuatu padanya, sesuatu yang bercanggah dengan adab biasa, ianya dipanggil karamah. Jadi apa pun nama tak kisah, yang penting jika Allah beri sesuatu pada seseorang manusia, yang mana pemberian itu kerana dia suka dengan orang tadi, maka kita namakannya dengan satu nama umum, ialah warid. Dan dalam perbincangan kita mengenai warid hari itu, kita mengatakan bahawa orang tadi dia mendapat warid mesti berasaskan kepada 3 sebab. Ya, mesti berasaskan kepada 3 sebab. Sebab ini tuan-tuan hendaklah dilihat dari dimensi manusia itu. Tetapi bukan sebab itu diikat pada Allah. Allah tak terikat dengan apa-apa. Tapi kalau dilihat pada dimensi manusia, ada 3 sebab. Pertama, ialah orang tadi mestilah terlebih dahulu ada wirid, barulah dapat warid. Kan? Maksudnya kaedahnya begitu. Dari dimensi kita, kalau kita ingin dapat warid, maka kena wirid. Jadi dalam faham kita orang Melayu, wirid bermaksud zikir lepas sembahyang. Sebenarnya wirid bukanlah zikir lepas sembahyang sahaja. Tapi zikir lepas sembahyang tu pun wirid jugalah, tapi bukan itu sahaja wirid. Wirid bermaksud apa-apa amalan yang kita wajibkan ke atas diri kita. Dan kita buat sokmo-sokmo, buat sentiasa buat. Maka sebab itu orang Kelantan dia guna istilah tasawuf, duk wirid sana sini. Duk wirid sana sini tu dia cakap macam orang politik yang berkempen di pilihan raya lah. Jadi mengikut istilah tasawuf, benda itu dicakap, maka orang Kelantan panggil duk wirid. Wirid tu maksudnya dia buat. Jadi perbuatan yang dibuat tanpa disuruh oleh orang dan dibuat sentiasa, dalam istilah bahasanya maksudnya wirid lah. Ataupun orang Kelantan ada juga sebut ratik. Dia kata duk meratik benda yang sama. Sesamalah tu istilahnya. Jadi apabila disebut wirid, ianya bukanlah lepas mayang tu. Apa saja misalnya kita berpuasa setiap Isnin Khamis, dan kita tidak pernah terlepas daripada amalan itu, maka itu dipanggil wirid lah. Cuma lazimnya wirid itu dikhususkan kepada sebutan. Orang baca Quran, orang sebut zikir-zikir tertentu dan sebagainya. Tapi apa pun makna yang umumnya, wirid bermaksud sesuatu amalan yang kita wajibkan kepada diri kita, bukan kerana kewajipan agama. Ada orang kempen sedekah subuh, tiap-tiap pagi dia masukkan RM2 ke, apa sajalah benda yang dia selalu buat. Jadi kata orang tasawuf, bila kita telah melazimi sesuatu perbuatan sepanjang masa, maka kita sudah dikira berwirid, ada wirid. Jadi apabila kita sudah
melaksanakan wirid, maka kita ada potensi untuk mendapat warid. Kita ada potensi ya tuan-tuan. Bukan kita mesti dapat, kita ada potensi. Ada kebarangkalian kita akan dapat warid. Itu yang pertama yang kita sebut sebelum ini. Perkara yang kedua tuan-tuan, dinyatakan juga dalam kitab hikam yang kita belajar, warid itu bila dia datang kepada kita, dia tidak atas pilihan kita. Dia bukan atas pilihan kita. Ianya datang di atas pilihan Allah pada kadar yang Allah nak beri. Misalnya tuan-tuan, ada orang berceramah, dia kata siapa sedekah dia kaya. Saya tak setuju tuan-tuan. Kenapa saya tak setuju? Kerana dia telah menetapkan balasan sedekah itu dengan kaya. Jadi saya nak tanya orang yang ceramah mengatakan siapa sedekah dia kaya, kenapa saya sedekah tak kaya-kaya? Kenapa saya tak kaya? Habis macam mana dengan janji awak? Dan saya pun carilah dalam hadis Nabi. Saya tak pernah dengar Nabi kata siapa sedekah dia kaya. Yang ada katanya ustaz. Tanya dia. Ustaz ambil mana? Saya tahu. Nabi beringat sangat bila nak bagi janji. Yang Allah kata siapa sedekah aku balas. Dia berhenti setakat tu. Betul kan? Dia berhenti setakat itu. Maksudnya jika kamu sedekah aku akan balas. Bagaimana aku nak balas? Ikut akulah. Jadi kita hanya boleh beritahu kepada masyarakat, kalau kita bersedekah Allah akan balaslah. Macam mana dia balas? Oh, macam-macam lah. Jadi kalau orang tu kata bila kita sedekah Allah akan balas, saya percaya. Saya banyak dapat balasan bila saya bersedekah. Antaranya saya tak sakit rasanya. Antaranya ialah tuan-tuan dengar ceramah saya. Itu bukan mudah tuan-tuan. Sebab ramai dah penceramah lain yang ditamatkan kontrak. Betul kan? Maksudnya balaslah tu. Dia balas macam mana saya tak tahu. Dia balas. Kadang-kadang dia balas dekat kita. Orang lain kaya tapi isteri berona, isteri buat ona ataupun anak sakit. Tapi kita taklah kaya tapi anak jatuh pokok pun tak sakit. Jadi balaslah juganya. Jadi apa maksud dia balas macam mana? Saya tak tahu. Tapi dia kata kau buat aku balas, saya percaya. Jadi kita tidak menipu orang dengan satu-satu benda. Dan Allah pun tidak menjanjikan begitu. Cuba tuan-tuan tengok Nabi kata, siapa yang menghubungkan silaturahim, maka Allah akan meluaskan rezekinya. Ayyuwassi Allahu fi rizqih. Sesiapa yang mahu Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, hendaklah dia hubung silaturahim. Dia tak sebut kaya pun. Jadi lapang rezeki tak semesti duit banyak tuan-tuan. Tak semesti duit banyak. Jadi bermaksud tuan-tuan, kita jangan memandai-mandai meletakkan satu benda khusus. Sebab apa? Sebab kata orang tasawuf, bila kita buat wirid, maka warid akan datang. Akan datang itu bukan bermaksud mesti datang. Dan bukan bermaksud dia akan datang seperti mana dia telah datang pada individu itu. Tak. Mungkin dia datang dalam bentuk lain. Maka sebab itu Tuan Syekh sebut kat kita supaya kita tak keliru, la ya'til waridu illa baghtatan. Kata dia. Illa baghtatan. Tidak akan berlaku warid itu pada seseorang melainkan orang itu tak boleh duga. Dia tak boleh nak duga. Maka sebab itu kita lihat tidak pernah ada seorang nabi, tidak pernah ada seorang wali dia beritahu dekat kita, kejap lagi kau tengok karamah aku. Tak pernah pun dia sebut begitu. Kalau ada mesti ajaran sesat. Kalau guru tu baik, nabi tu, tuan-tuan pernah dengar tak Musa cakap dekat Bani Israel, alah ikut je aku, jangan risau, nanti sampai kat Laut Merah tu aku belah. Musa pun tak tahu dia nak selamatkan macam mana. Yang dia tahu Allah suruh bawa Bani Israel pergi sampai ke pantai. Lepas tu Allah kata buat je lah. Pasal aku buat lah. Kalaulah Musa tahu, mesti dia akan buat perancangan plan A, plan B,
dan sebagainya. Mesti Ahmad Zaki Resources juga akan cari tongkat Musa sebab boleh belah laut untuk buat projek daripada Johor sampai ke Kuching. Boleh lah, tapi benda tu tak berlaku gitu tuan-tuan. Tak berlaku pun begitu. Dan Musa sendiri pun tak tahu bila tongkatnya jadi ular. Musa sendiri tak tahu. Tapi kita tahulah sebab kita baca Quran tu. Buktinya Musa disuruh campur. Kalau Musa campur sendiri tak jadi ular. Tuan-tuan jangan ingat, Musa punya tongkat tu ada button. Krek, ular. Krek, pecah. Mana ada gitu tuan-tuan. Itu Harry Potter ataupun Star Trek. Ada lah tuan-tuan. Ya Musa tu tongkat gitulah. Allah kata wa'alqi asaq. Mu campur lah Musa tongkatmu tu. Jadi Musa pun dah suruh campur lah. Faiza hiza hayyatun. Bila dia campur je, tongkat tu pun jadi ular. Kalaulah tongkat itu bila Musa campur boleh jadi ular, baik Musa buat sirkus, betul kan? Campur ular, betul, beli duit. Maksudnya benda itu tuan-tuan ada, tapi Musa sendiri pun tak tahu bila berlaku. Dan itulah yang disebut oleh Tuan Syekh, la ya'til waridu illa baghtatan. Tidak akan berlaku warid pada seseorang itu melainkan dalam keadaan yang dia tidak sangka. Jadi tuan-tuan, bicara yang panjang itu sudah kita melepasinya, dan pada pagi ini Tuan Syekh mula menyebut perkataan al-inayah. Ya, ada seorang profesor yang sekarang menjadi rektor di Institut Baitul Mal, nama dia Inayah. Dia Profesor Dr. Inayah. Suami dia pun profesor juga, timbalan naik Chancellor UKM. Profesor Dr. Lupa dah nama dia, ya, dalam bidang pengajian Islam. Tapi bukan Inayah itulah, Inayah yang ini. Itu nama orang, ya, tuan-tuan. Jadi nak sebut di sini inayatullah. Perkataan inayah bermaksud apa, saya pun tak tahu nak terjemah. Dia ambil daripada i'tana ya'tani, iaitu ambil berat, ataupun kita panggil kecaknaan. Boleh ya tuan-tuan? Haji Anwar tahu kan cakna, betul kan? Itu kecaknaan tu apa dia ya? Keprihatinan Allah. Jadi bercakap mengenai keprihatinan. Jadi Allah ini tuan-tuan, apabila dia berinteraksi dengan kita, maka adalah bentuk interaksi tertentu, dan setiap interaksi itu ada namanya. Tadi apabila kita buat satu benda yang dia suka, maka dia beri kat kita, maka benda yang dia beri itu kita panggil dia warid. Betul kan? Okey, sekarang kita berbicara mengenai perkara lain pula, iaitu inayah. Okey, perkataan inayah ini tuan-tuan datang daripada satu perbincangan yang panjang dalam perbincangan ilmu kalam mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bila dia buat kita, dia suruh kita sesuatu. Kan Allah selalu sebut dalam Al-Quran, dia tidak buat satu benda abatha. Abatha tu maksudnya saja-saja. Tak mungkin satu benda yang Allah Ta'ala buat itu ada nama dia saja lah. Tak ada ya? Tak ada. Dia buat apa kan saja lah. Tak ada benda tu. Allah tak akan buat satu benda nama dia saja-saja. Dia buat satu benda, adalah tujuan yang dia nak. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat kita, Allah tuan-tuan, bila dia buat kita adalah tujuan yang dia nak kita buat tadi. Jadi bermaksud apabila dia telah membebankan kita dengan satu tugas, maka Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana tadi, dia mesti menyediakan. Mesti itu bukan bermaksud wajib ke atasnya, tapi kerana dia adalah Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang penyayang, maka bila dia suruh kita buat satu benda, maka dia tak suruh kita saja-saja. Itu maksudnya. Dia tak ada kata mu pergi buat benda tu lah, lepas tu nak buat macam mana? Kok mong lah. Dia tak macam tu tuan-tuan. Dia tidak akan buat macam tu, kerana dia Tuhan lah. Dia Tuhan yang maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, nama-nama yang ada tu. Jadi dia suruh kita buat dua benda.
Pertama, dia suruh kita jadi hamba dia, kan, dengan melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, dia suruh kita ini makmurkan bumi ini, urus takbir bumi ini dengan baik. Jadi tuan-tuan, pastinya lah untuk menjayakan dua misi besar yang ada pada setiap kita, maka Allah mesti dia lagi pula sebut, ya, rasanya tak baik disebut begitu. Allah memberikan kepada kita prasarana yang boleh menjayakan benda tadi. Jadi apabila dia dah buat kita dan dia beri pada kita perkara yang kita perlu untuk menjayakannya, tiba-tiba kita tak berjaya, maka barulah fair dia hukum kita, barulah adil. Dia suruh, dia beri segala yang diperlukan, dia beri tempoh, dia beri semua-semuanya, lepas tu kita tak buat, dia okey lah kan. Kalau dia hukum kita pun, kalau dia tak hukum, tak bagus juga. Sebab bagaimana dengan orang yang buat? Itu dia buat kita, dia beri semua apa yang kita perlu, lepas tu dia suruh orang tadi pun buat. Jadi oleh kerana ada orang buat, maka kenalah balas orang yang buat itu. Maka orang buat itulah yang masuk syurga. Bagi orang yang tak buat, dengan segala benda telah diberi, maka dia kena hukum juga. Sebab kalau kita tak hukum, tak adil lah tuan-tuan. Kawan saya jadi penguat kuasa di Kota Baru. Orang, ialah ustaz tu selalu kena marah sebab dia terpaksa tangkap orang yang tak tutup aurat. Jadi bila dia pergi pada satu kedai tu dekat Bazar Khadijah katanya, jumpalah seorang perempuan. Budak perempuan tu tak nak tutup aurat, pakai pakaian yang tak elok lah. Jadi ustaz tu kata, kamu ni kena saman dah lah, sebab banyak kali dah tegur, jangan berpakaian begini, berniaga lah, tak ada masalah, cuba jangan berpakaian begini. Maka budak perempuan tu pun kata, ustaz, bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Bila dia dah maha pengasih, maha penyayang, kenapa dia nak nerakakan saya hanya sekadar berpakaian begini? Maaf-maaf je lah kan, dia kan maha pengasih, maha penyayang, kenapa nak hukum saya? Bukanlah teruk sangat saya buat, cuma pakaian ketat je apa, maaf-maaf. Di kawan saya tu kata, aku nak jawab ke mana ke budak ni. Lepas tu kawan saya pun datang idea, dia cerita kat saya, dia kata, adik kata, adik buat apa pun adik suruh Allah maaf-maafkan lah, sebab Allah tu maha pengasih, maha penyayang, ya. Lepas tu ustaz tu bertanya, adik ni maha pengasih, adik ni pengasih penyayang tak? Ya, saya pengasih penyayang. Kalau saya rogo adik, boleh tak maaf-maaf? Tak boleh lah, sebab jadi sama je lah. Dah kita sengaja buat salah, kan? Kalau kita buat salah tu kerana kita terlupa, kerana di luar kawalan kita, itu okey lah, boleh lah kita sebut maaf-maaf. Ini kita dah diberi tahu, kita dah kita menunjukkan sikap lawan, maka takkanlah maaf-maaf lah. Takkanlah kita merompok duit dalam keadaan kita gaji banyak, lepas tu kita kata berkira sangat, duit Malaysia akan banyak lagi, 1 trilion baru hutang, banyak lagi. Maaf je lah, boleh ke maaf macam tu? Jadi bermaksud tuan-tuan, semua manusia tak boleh terima jika orang itu sudah diberi segala keperluannya untuk melakukan sesuatu dan dia tak buat, maka dia kena hukum lah. Jadi oleh kerana itulah Allah SWT tak mahu manusia tadi memberi alasan di akhirat nanti, maka dia buat semua tugas dia. Dia buat kita, dia bagi kita tugas, kemudian untuk menjayakan tugas tadi, dia beri semua benda. Jadi tuan-tuan, bila Allah SWT beri pada kita semua benda, maka pemberian Allah kepada kita bagi menjayakan misi kita itu, kita panggil dia dalam ilmu tasawuf inayah. Ya, kita namakan dia inayah. Iaitu Allah beri pada kita apa yang kita perlu bagi menjayakan tugas kita. Jadi tuan-tuan, pemberian itu tuan-tuan, dia perlukah apa yang kita panggil kena berkait dengan sebab akibat? Jawabnya tidak.
Jawabnya tidak. Misalnya kan, ada orang kata begini, dia kata saya ni masuk syurga sebab saya banyak amalan. Tuan-tuan, bila orang tu buat kenyataan kita masuk syurga kerana banyak amalan, kemudian kita pun tanya dia, apa bukti awak masuk syurga kerana banyak amalan? Maka dia pun bacalah satu hadis sahih, iaitu apabila seorang itu meninggal dunia, maka kaum keluarga, kawan-kawan dia akan mengiringi jenazahnya ke kuburan. Kemudian selepas itu kaum keluarga dan kawan-kawannya meninggalkannya sendirian di kuburan. Maka datanglah dua malaikat yang kita namakannya dengan Munkar dan Nakir, dan dia akan bertanya kepada si mati tadi, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, bla 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 begitu. Dan bila orang tadi dapat jawab semua soalan tersebut, maka orang tadi akan ditunjukkan dua tempat. Jika amalannya baik, maka dia ditunjukkan tempatnya dalam syurga. Jika amalannya tidak baik, dia akan ditunjukkan tempatnya di dalam neraka. Jadi berasaskan kepada hadis itu, Ustaz, itu menunjukkan bahawa siapa buat baik, dia masuk syurga. Siapa buat jahat, dia masuk neraka. Ya betul, tuan-tuan. Jika perkara itu tuan-tuan sebut secara umum, saya boleh terima. Tapi jika perkara itu tuan-tuan sebut secara individu, dia ada masalah. Dia ada masalah. Kenapa ada masalahnya, tuan-tuan? Ada masalahnya ialah mengenai orang yang dilihat baik tapi masuk neraka. Kan orang yang dilihat baik, ada satu hadis sahih lain pula sebut, seorang lelaki itu beramal dengan amalan ahli syurga, seolah-olah dia dengan syurga itu sehasta je lagi, dekat je kan. Tiba-tiba dia telah melakukan sesuatu yang Allah tak suka, maka dia pun masuk neraka. Ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, seolah-olah dia dengan neraka itu sehasta. Tiba-tiba dia melakukan perkara yang Allah suka, maka dia masuk syurga. Tuan-tuan nak cakap macam mana dua hadis tu? Satu hadis kata oleh kerana kamu buat baik, kamu masuk syurga. Satu hadis mengatakan ada orang nampak dekat dah dengan syurga, lepas tu masuk neraka juga. Maksudnya, tuan-tuan, apa yang disebut oleh Tuan Syekh tadi, kata dia, bila kita berbicara mengenai inayatullah, maka kita jangan bercakap dari dimensi kita, kena bercakap dari dimensi dia, sebab dia yang beri. Tapi kalau kita bercakap mengenai hasil amalan kita, kita kena bercakap dari dimensi kita pula, kerana kita yang buat. Jadi jangan kita campur aduk sekali, nanti kita akan keliru, dan keliru itu boleh menyebabkan kita melakukan kesilapan tindakan. Melakukan kesilapan tindakan. Tuan-tuan, orang berniaga suka guna sangat keadaan keliru ni, kerana makin orang tu keliru, maka makin untunglah dia berniaga. Mengumpat sikit pada isteri saya, ya, bila anak saya nak kasut sukan, jadi saya cakaplah dekat dia, kata pergilah beli kasut sukan, kata kita pun ada duit sikit, carilah yang baik sikit. Jadi saya cakap pergilah dekat Al-Ihsan, namanya Ihsan tapi tak Ihsan mana pun, sebab mahal kat situ. Tapi tak apalah, dah anak nak masuk universiti, belilah kasut Adidas kat dia. Jadi isteri saya tu sampai sebelum kedai Ihsan tu ada kedai kasut lain yang jual kasut Adibas. Dia keliru, tuan-tuan. Dia punya line pun sama, bezanya D dengan B. D dengan B kan suruh dia balik sikit jadi bas. Jadi dia pun seronok lah beli. Dia beli 2 pasang. Jadi dia cakap kat saya, bang, dah beli dah 2 pasang. 2 pasang kau beli dekat Ihsan yang kurang Ihsan tu 2 pasang. Tak, saya tak beli dekat Ihsan, mahal, saya beli dekat kedai sebelah. Berapa? Dia kata harga yang abang bagi tu saya dapat 2. Pandai kan? Saya kata, yo kau. Sebab kita dah tengok dah harga dekat
ihsan tu harganya 200 lebih. Dia kata dia beli 180 2 pasang. Wah, dia rasa dia cerdik dah lah. Balik rumah, wah, dia kata tengok kan kasut Adidas ni. Adibas. Dia pun tengok. Oh ya, dia tak perasan tuan-tuan. Dia cakap Adibas tuan-tuan. Kalau kasut Adibas RM30 je sepasang, awak beli 180 2 pasang, lagi kena tipu. Dah lah kena tipu dengan Adibas, lepas tu kena tipu dengan harga pula. Saya tak kata lah isteri saya bodoh ya, tapi kadang-kadang dia keliru tuan-tuan. Jadi keliru itulah yang ditakuti, kerana Hawa juga ambil buah khuldi adalah kerana keliru tadi. Jadi sebab itu Tuan Syekh ingin menyatakan, bila kita bercakap tentang satu-satu benda, ada benda itu tak boleh kita bicara dalam konteks kita. Dia ialah milik Tuhan, maka bercakaplah dalam konteks dia je lah. Tapi janganlah benda itu bila bukan kita yang melakukannya, kita pula nak pergi campur tangan. Tak payahlah, itu kan kerja dia. Jadi samalah bila bercakap mengenai inayatullah, bercakap mengenai kecaknaan Allah terhadap manusia. Jadi Allah ini tuan-tuan, dia tak pernah benci kita. Dia tak pernah benci kita. Tidak pernah ada satu makhluk yang dia buat kemudian dia benci sangat makhluk tu. Tak pernah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok setan. Ya, setan ni kira celaka teruk lah, boleh disebut celaka lah. Ala laknatullahi ala zalimin. Maksudnya Quran pun sebut celaka, kita pun sebut celaka. Tapi bila setan tu kan dia bercakap dengan Allah, Allah okey je dialog dengan dia. Qala rabbin zurni ila yaumi yub'atsun. Dia dah kena halau dah keluar daripada syurga, maksudnya marah sungguh lah tuan-tuan. Tapi setan kata boleh selutak tak? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Maksudnya dia marah sungguh pun, tapi dia Allah tu bukan jenis bila marah kat dia benci hangit. Tak, dia kata. Maka setan pun selutak dengan dia. Kata, ya Allah, oleh kerana aku dihalau dari syurga ni, boleh tak aku nak minta satu benda? Boleh. Jadi saya rasa tak adalah orang yang lebih baik daripada Allah. Buat macam mana pun masih boleh bincang. Maka setan pun kata, Rabbil zurni ila yaumi yub'atsu. Boleh tak engkau tangguhkan hukuman ke atas aku ni sampai kiamat? Okey, boleh. Wah, nampaknya setan tak minta satu tuan-tuan. Sebut je selutak nak minta satu, dua tuan-tuan. Nampaknya tuan-tuan kena belajar macam tu jugalah, minta benda dengan wakil rakyat, betul kan? Rakyat tulis surat nak satu, pergi sana minta 10, betul kan? Itu. Jadi setan diberi izin untuk ditangguhkan hukumannya sampai hari kiamat. Maka setan pun sebut perkara yang kedua, la aghwiyannahum ajma'in. Dengan lesen engkau beri ke aku, kamu tak akan azab aku sampai kiamat, aku bersumpah akan sesatkan manusia semuanya. Allah tak kata tak boleh, mana boleh. Tak, silakan buatlah. Jadi bermaksud tuan-tuan masih boleh bincang pun. Jadi dengan setan pun Allah baik, takkanlah dengan manusia Allah benci kerana azali lagi. Maka sebab itu kita tak boleh bercakap tentang saka, kita tak berterima dengan apa yang disebut dalam Kristian, Allah benci kat manusia, kita pikul dosa orang. Itu semuanya tak ada lah tuan-tuan. Semua kita ini dirahmati Allah. Jadi oleh kerana Allah rahmat kita, maka Allah pun bubuhlah dalam setiap diri kita ni, dia panggil fitrah. Kan, fitrah itu maksudnya rasa ingin bertuhan. Fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Di mana Allah mengatakan bahawa aku telah memfitrahkan kepada setiap manusia itu satu sifat yang baik secara semula jadinya pada manusia. Jadi bermaksud tuan-tuan, setiap kita, tak kira siapa kita pun, kita lahir, kita dah ada potensi untuk jadi orang baik. Kemudian disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kullukum tadkhulunal jannah. Semua kita ada tempat dalam syurga. Ada orang dia kata begini tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya ni sebenarnya
bukanlah tak nak jadi baik sangat, tapi nampak ramai dah orang baik. Ramai dah orang baik, jadi kalau ramai-ramai sangat kan kesian kau neraka kosong. Jadi dia kata begitu tu, dia dok faham macam lok perumahan ke dah penuh. Tak, Allah Ta'ala tu kan maha kaya. Jadi bila Nabi sebut semua kita ada peluang untuk masuk syurga, bermaksud kita itu bukan bermaksud kita dengan makna sebahagian besar. Kita bermakna setiap individu lah. Jadi setiap individu boleh masuk syurga. Itu menunjukkan inayatullah. Allah dah sayang dekat kita dan dia prihatin dekat kita, di mana setiap kita mungkin boleh masuk syurga. Jadi bila Allah Ta'ala nyatakan macam tu, tuan-tuan, adakah pernyataan itu dibuat kerana sebabnya kita dah baik? Tak, kita belum buat baik lagi, tuan-tuan. Kita belum jadi orang baik lagi, tapi sudah dibuat kenyataan itu. Bermaksud inayatullah tak ada kaitan langsung dengan baik ataupun tak baiknya kita. Jadi apabila kita duduk di dunia, kita buat baik, kita adalah orang yang memberi respon yang betul terhadap sistem itu. Itu saja. Adapun kawan-kawan kita yang tak baik ataupun tak taat, mereka menggunakan respon yang tak betul terhadap benda tadi. Misal contoh, tuan-tuan, kalau kita lihat gelagak kawan-kawan kita, saya tak tahu tuan-tuan pernah dengar tak kenyataan ini. Saya selalu dengar mak saya sebut. Dia kata kalau budak lelaki ni dia nakal, kita tunggulah dia sampai sunat. Biasanya lepas sunat dia berubah lah. Jadi kita pun sabarlah dengan gelagak budak tu sampai dia bersunat. Purata kita orang Melayu sunat kan dah jam 6, dah jam 5. Kalau ayat tu tak boleh pakai lah dengan orang Arab, sebab orang Arab lahir-lahir dia sunat dah. Jadi orang kita tunggulah. Dah jam 6 tu nampak baik. Jadi kita dapati sebahagian besar kawan-kawan dia yang nakal tu dah mula baik sebab dah bersunat. Tapi ada 2-3 orang lagi yang masih dipanggil 2-3 ekor. Yang nakal lagi tak sudah lagi. Jadi kita pun perhatilah dia duduk kampung tu. Lepas tu orang kampung akan kata nakal dia ni nanti bining baiklah tu. Oh tahu kan? Kita pun tengok bila dia kahwin nakal lagi, tuan-tuan. Tak apalah tu, nanti dapat anak baiklah tu. Betul kan? Bila dapat anak tak habis lagi nakal, tuan-tuan. Lepas tu bila dia dah dapat anak tak dapat lagi, kita kata okeylah tu, nanti kena kecil mani, itu baiklah tu. Bila kecil mani tak naik lagi nakal, kita pun kata mampu gialah, tuan-tuan. Dia dah boleh dah habis dah. Jadi bermaksud, tuan-tuan, apa yang kita nak sebut, bila Allah Ta'ala buat kita, dia buat sistem di mana sistem itu membolehkan kita memberi respon agar kita masuk dalam sistem tu dan kita bergerak mengikut sistem. Jadi tuan-tuan, ada orang dia beri respon yang sebaliknya. Dia beri respon yang sebaliknya. Jadi bila dia beri respon yang sebaliknya, maka dia tak boleh salahkan Tuhan lah. Sebab Tuhan dah buat satu sistem yang mana kebanyakan orang bila lalu dekat sistem tu dia jadi baik lah, tuan-tuan. Tapi ada orang dia duduk kat situ dia jadi terbalik. Jadi bila dia jadi terbalik itu, tak bolehlah dia salahkan Tuhan. Allah tidak cakna dengan dia, Allah tak prihatin dengan dia. Jangan kata macam tu, sebab Allah telah cakna dengan kamu. Buktinya Allah telah beri pada kamu rasa ingin bertuhan. Allah telah campakkan diri kamu rasa ingin beriman kepada Allah. Allah campakkan diri kamu rasa tenang apabila kamu ada Allah. Dia dah beri pada setiap kita. Tetapi ada orang yang bila dia bertemu dengan rasa pilu ataupun rasa sendirian itu, dia pergi cari perempuan. Itu salah engkau lah. Sepatutnya begitu kan. Misalnya tuan-tuan, kita dulu masa muda kalau tuan-tuan tak mari masjid, bolehlah maaf sebab hutang rumah tak habis lagi. Tuan-tuan tak mari masjid masa muda, okeylah sebab sehat banyak lagi, enjoy dulu. Okeylah tuan-tuan. Dan kebanyakan kita tuan-tuan selalu kata nanti pencen aku baiklah. Betul kan? Dan alhamdulillah kita lihat ramai seperti tuan-tuan bila pencen dah jadi kawan saya. Betul kan? Kita
kita pun berkawan. Maksudnya tuan-tuan telah memberi respon yang betul, iaitu masa muda dulu disebabkan oleh desakan hidup dan sebagainya, sepatutnya muda lagi lah. Tapi kerana Allah Ta'ala masih sayang, dia panjangkan usia tuan-tuan. Bila pencen, tuan-tuan pun join geng masjid. Tapi ada yang tak nak join lagi, betul kan? Ada yang tak nak join lagi. Sebabnya, dia kata baru je keluar kenyataan terbaru oleh Kementerian Kesihatan, orang tua begin 60. Mula 80 baru dikira tua. Jadi 60 tu muda lagi. Contoh. Ada orang macam tu. Jadi bila orang tu macam tu, tuan-tuan, dia nak salah Tuhan ke dia nak salah siapa? Salah dia lah. Sebabnya ramai orang tak sempat umur 60 mati dah. Dia 60 tak mati lagi, bermaksud sistem tu sudah raih dia. Sudah beri kat dia, dan sistem tu sendiri sudah jadikan dia kecil manis. Makan pun tak lalu. Tengok orang perempuan pun sembang saja. Betul kan? Maksudnya tak tahulah, takut ada orang kecil manis kuat. Saya tak kuat. Jadi bermaksud Allah bagi kecil manis, Allah bagi darah tinggi, orang bagi sakit jantung. Tapi dia tak bagi juga masjid. Dia duduk sengih. Kadang-kadang ada saya pernah jumpa orang tu, tuan-tuan, bukan masjid sinilah. Dia tak boleh sebut nama masjid, ada orang tegur, dia kata malu kami yang ahli masjid tu. Tapi saya jumpa, tuan-tuan, dia tunggu kawan dia dalam kereta, tuan-tuan. Dia tunggu, dia sama tua dengan kawan tu. Kawan dia keluar masjid, dia pun jom kita pergi makan. Tak boleh dia nak mandi, mari sembahyang, duduk masjid. Dia sanggup duduk dalam kereta, duduk dengan lagu dangdut, kedeng. Sedangkan satu usia dah, tuan-tuan. Kenapa kawan dia tu boleh mari masjid? Dia tak. Jadi bermaksud dia tak boleh salahkan Allah adalah sebab inayah itu sudah diberi, tinggal lagi siapa yang respon. Jadi orang yang respon dengan inayah itu dia lah. Tapi nak salahkan Allah tak bagi saya hidayah, tak betul lagi tu. Sebab dia sudah diberi kepada semua orang. Kita tak pernah dengar ustaz ceramah ini mic-nya tak sampai keluar. Dia sampai keluar, dan kalau tak sampai keluar kerana di Pulau Pinang kononnya mengganggu orang, maka masjid akan record macam ni kan. Lepas tu letak dekat YouTube. YouTube adalah satu channel yang menyebabkan Astro mungkin akan rugi untuk satu masa lagi, sebab dia dah jadi channel hiburan dan segala-galanya. Dan tak perlu bayar pun. Semua orang boleh tengok. Jadi bermaksud kalau dulu kita bercakap tentang Tuhan, kita bercakap tentang agama, mungkin kelompok seperti Haji Anwar je dengar. Mari duduk. Sekarang semua yang kita cakap itu sudah ada seganding dengan apa yang ada dengan ahli maksiat tadi, tuan-tuan. Malah ada ustaz sampai 30,000 dia punya YouTube dia. Saya tanya anak perempuan saya, awak besar nak jadi apa? Dia kata nak jadi YouTuber. Kenapa? Baba sendiri ada 3,000, dia kata. Tulis je dekat YouTube, keluar muka Baba. Baba YouTuber. Kata aku bukan YouTuber, orang lain je bubuh dekat YouTube punya. Yang apa pun tak apalah, tuan-tuan. Yang penting mengenai inayatullah, mengenai baik, tuan-tuan, dia tidak sesukar dulu. Dulu kena bagi masjid. Tapi ada orang dia tak nak tengok pun. Ada orang dia tak nak dengar. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, inayah Allah itu Allah beri tanpa disebabkan oleh manusia itu buat apa-apa. Dia memang beri. Kenapa dia beri? Kerana dia suruh orang tu buat sesuatu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia suruh orang tu buat. Kemudian dalam ayat yang lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oleh kerana dia Tuhan yang berwibawa, dia Tuhan yang maha pengasih, dia suruh kita buat satu benda, maka dia akan beri pada kita perkara-perkara yang memungkinkan kita menjayakan perkara tadi. Jadi untuk menjayakan perkara itu, nama dia inayatullah. Dia bagi kita inayah. Dia bagi kita rasa nak beriman. Dia bagi kita rasa tenang duduk dengan dia. Dia bagi kita rasa perlu kepada Tuhan. Semua dia bagi. Dan dia pun ajaklah kita. Dia hantar Nabi, dia hantar ustaz, dia berikan laungan azan. Maksudnya semua benda itu, tuan-tuan, dia dah beri dekat kita. Cuma tinggal lagi di sebelah kita. Bagaimana kita respon dengan benda tadi? Kalau kita respon dengan baik,
maka kita akan dapatlah manfaat dari inayah itu. Dan ada satu istilah lain, apabila kita respon baik dengan inayah itu, agama kita panggilnya sibrah. Jadi fitrah itu semua orang ada, sibrah itu ialah orang yang atas sikit daripada fitrah. Okey, apa definisinya untuk memudahkan tuan-tuan faham? Berasaskan kepada apa yang dinyatakan oleh Syekh Nabulsi, beliau mengatakan fitrah bermaksud perkara yang ada pada semua orang mengenai perkara itu baik atau buruk. Maksudnya apabila kita bercakap mengenai perkara baik, satu dunia akan mengatakan benda tu baik. Tapi tak semesti orang itu buat seperti benda itu baik. Manakala sibrah ialah orang yang sanggup memikul beban dalam melaksanakan benda yang dia rasa baik. Contohnya kan, apabila kita malam, kita dah bekerja dan kita buat apa yang kita perlu, maka kita pun kepenatan. Jadi bila kita penat, satu dunia mengatakan bahawa semua manusia akan kata bila penat, baik bagi manusia tidur. Jadi kita pun tidur. Dan semua doktor akan katakan bahawa orang yang berusia 40 tahun ke atas, dia hanya perlu tidur 5 atau 6 jam pada waktu malam. Dan orang tadi tidurlah pukul 12 sampai pukul 6. Cukup dah 6 jam. Maksudnya untuk dia mudaratkan tubuh dia dah tak ada dah. Pukul 6 azan subuh. Allahu akbar Allah. Maka di sana untuk dia buat baik pada tubuh dia, dia dah cukup dah. Dan pukul 6.10 azan subuh. Azan subuh tu baik juga. Tapi dia pun peluk bini dia. Panahlah awak, sedar. Dia tidur. Jadi dia tak buat benda baik itu. Dia tak buat. Jadi orang yang tak buat tadi, dia sudah melawanlah fitrahnya. Kerana fitrah dia kata itu baik juga tu. Yang tidur baik dah, tapi awak tak perlu sambung dah tidur sebab dah tidur 6 jam. Awak pergilah yang baik satu lagi. Tapi pergi baik satu lagi tu dia ada kos. Kosnya terlepas selimut. Tak. Jadi orang yang boleh tanggung rugi lepas selimut, lepas hangat pelukkan bini. Hangat tuan-tuan. Saya nak mari kat tuan-tuan ni pukul 5.30 kena bangun. Bini duk gesek. Hujung minggu dia pula kecek Jawa pula dekat. Alah. Tapi ingat Ku Haji Anwar mari sini, kita pun mari juga tuan-tuan. Jadi bermaksud dia rugikan kos tu yang dia tinggal tu, dia mari ikut Allah. Maka dia sembahyang subuh. Maka itu yang dipanggil sibrah. Sibrah tu Allah sebut pada dia, sibratullah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Apabila dia sebut fitrah, dia sebut pada Allah juga, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah buat pada semua manusia. Jadi sebab itu bila bercakap mengenai benda baik, semua manusia tahu. Tapi ada tak manusia semuanya mampu buat apa baik yang dia tahu? Jawabnya tidak. Hanya orang yang sanggup berkorban demi mendapatkan baik yang dia rasa dia baik, orang itulah yang disebut dengan sibratullah. Jadi orang yang memberi respon yang betul di atas inayatullah, maka orang itu berada setingkat lebih tinggi daripada fitrah tadi, iaitu orang tadi berada pada sibratullah. Alhamdulillah, nampak tuan-tuan pun dah faham, hari pun dah siang. Seronok mengajar orang cerdik tuan-tuan, tak perlu sejam. 50-55 minit sudah memadai. Dan saya cukup happy walaupun 5.30 tadi tinggalkan isteri. Jadi kena balik dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.